Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahaya. Ini temu bual khas. Kalau kita nak mengimbau tanggal 31 Ogos 1957, bumi bertuah Malaysia mengecapi nikmat kemerdekaan. Apakah pernah kita terfikir sejak beratus-ratus tahun dahulu, bumi kita dipijak, diludah dan dijajah. Bagai ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Tatkala itu, kita melihat Portugis yang gilakan rempah, Inggeris yang gilakan timah, Belanda yang tidak cukup tanah dan Jepun yang dahagakan darah. Tetapi di bawah kepimpinan dan juga melihat kepada Malaysia hari ini, bagaimana kesinambungan itu dapat kita teruskan dalam kita melihat Malaysia terus merdeka, bukan sahaja sekarang tetapi untuk bertahun-tahun ke depan. Dalam masa yang sama, penghayatan itu bagaimana. Jadi hari ini kita nak menyemarakkan kemerdekaan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, bersama-sama dengan saya. Terima kasih Datuk. Ini kita bawa semangat kemerdekaan Datuk. Ya, tapi penghayatan 2020 mungkin berbeza. Tapi secara peribadi penghayatan tahun ini bagaimana Datuk? Ya, ada dua perkara. Satu, memang kita perlukan pengisian-pengisian dan penafsiran baru atau suntikan baru ya untuk patriotisme, untuk semangat merdeka. Asasnya ialah jiwa merdeka, tetapi bagaimana kita menafsirkannya dalam suasana hari ini. Bagaimana anak muda menafsirkan maksud merdeka. Misalnya, tentu tak semua orang jadi askar. Ya. Tak semua orang menyanyikan lagu patriotik. Walaupun kita nyanyi lagu patriotik ketika menyambut merdeka, tetapi adakah nyanyi lagu lain itu tidak patriotik misalnya, ya? Dan tidak jadi askar tidak semestinya dia bukan seorang panglima, bukan seorang wira. Dan keduanya, kerana COVID-19, wira-wira baru muncul sebagai panglima-panglima, hulu balang yang sangat patriotik, yang kita panggil frontliners, barisan hadapan. Mereka ini tak pakai uniform yang lazim kita faham, tetapi pakai uniform yang sedikit berbeza. Doktor dia tak pakai uniform melainkan dia punya kod putih dia itu, ya. Jururawat, hospital assistants, juru teknik di hospital, mereka yang membawa bungkusan untuk dihantar ke sana sini, e-hailing, Grab, ya, Pos Malaysia, ya, pekerja-pekerja telekomunikasi yang bekerja nak memastikan akses internet. Ini perang lain, dan ini memerlukan serdadu ataupun lashkar yang berbeza. Jadi satu ialah kita kena sentiasa menafsirkan patriotisme atau jiwa merdeka dengan konteks yang baru. Ya, kalau tidak orang akan kata tak perang dah, jadi kenapa nak merdeka, kenapa nak begini, ya. Tapi ada penjajahan baru, ada orang kata neokolonialisme yang itu harus dilihat. Namun dalam suasana COVID-19 ini lagi berbeza lagi. Perang ini cukup besar. Bila kita memerangi wabak, kalau perang dulu mungkin secara fizikal, tetapi ini perkara yang kita tak nampak Datuk. Tapi saya nak membawa kepada bentuk prihatin, mengangkat juga tema tahun ini, kemerdekaan 2020 berkaitan dengan prihatin. Prihatin itu menyeluruh. Tetapi dalam konteks ini Datuk, bagaimana untuk kita menerapkan nilai prihatin itu kepada keseluruhannya, bukan saja pemimpin, tetapi kepada masyarakat. Dalam konteks Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2020 ini, keprihatinan itu ada konteksnya yang tersendiri. Ini kerana COVID-19. Ya. Kita lihat prihatinnya rakyat Malaysia secara natural. Ya, yang kerajaan buat itu kewajipan yang memang dah mesti dibuat. Suka tak suka mesti buat. Bagus tak bagus itu kerajaan yang akan dinilai, rakyat akan menilai kerajaan. Tapi yang rakyat ini, rakyat yang tampil, sebagai contoh, ya, ada sekumpulan orang muda, bila dia dengar sebuah hospital itu tak cukup pakaian PPE, mereka volunteer pergi untuk menjahit. Ada fashion designer yang mengetuai satu kumpulan orang yang menjahit pakaian PPE juga. Ada yang pada peringkat awal dulu dia bimbang nanti makanan tak cukup dan sebagainya. Dia pergi pusing kampung, pusing bandar dengan apa cara pun untuk menghantar makanan dan sebagainya.
yang bekerja di hospital itu sudah pasti ya. Tadi saya sebutkan frontliners yang lain juga. Tetapi ini yang biasa-biasa saja ni. Yang orang individu wira yang tak didendang ini. Tetapi di sini kita lihat bagaimana itu yang saya kata tadi. Keprihatinan itu menyerlah dan itu pada saya itu patriotisme juga. Ya. Datuk, prihatin itu seperti yang Datuk sebut tadi, bila kita sebut frontliner, ya, dia prihatin kepada mungkin masalah COVID dan sebagainya. Tetapi masyarakat yang tidak prihatin tapi nak membawa kepada keprihatinannya, apa yang Datuk boleh katakan, mungkin ada yang tidak menjaga penjarakan sosial, tidak memakai topeng dengan pelitup muka dengan betul dan sebagainya. Datuk? Ya, yang inilah. Ini soal satunya pendidikan, ya. Yang keduanya peringatan. Malangnya ada waktunya juga kena ada penguatkuasaan. Ya. Sepatutnya dia sudah terbudaya soal penjarakan fizikal dan sebagainya. Umumnya saya rasa rakyat Malaysia ini mematuhi arahan-arahan tersebut. Tapi adalah di sana sini yang mungkin kurang faham atau mungkin ada waktunya nakal sikit, ya. Dia rasa tak apa kot, tak kena tangkap, tak apalah, ya. Ada yang setengah tu apa orang kata cuai sikit. Pokok pangkalnya ialah keseluruhannya baik, ya. Namun kita kena tingkatkan supaya pematuhan itu tetap pada tahap yang tertinggi. Kerana COVID-19 ni belum habis lagi. Ya, masih belum stabil. Jadi kita mesti sentiasa bersiap siaga. Datuk, setiap tahun kita tahu kita ada sambutan acara, mungkin Dataran Merdeka menjadi simbol dan juga simbolik yang paling besar setiap tahun. Tapi dalam masa yang sama, bila kita bercakap berkaitan dengan patriotisme, dia perlu dijiwai dan bukan adalah sekadar simbolik saja sebagai rakyat Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana untuk kita fahamkan bahawa yang dulu-dululah, tapi yang belia sekarang kena ingat bahawa ini tugas paling besar sekali untuk dikekalkan apa yang kita ada. Okey, tahun ini kerana COVID-19, kita tak boleh nak buat sambutan Hari Merdeka secara besar-besaran macam biasa. Kalau tidak, 3 bulan sebelum 31 Ogos tu dah kecoh lah. Dah rancak sebab ramai yang pergi berlatih. Jadi ada berita, ya. TV station pun akan cerita tentang orang pergi berlatih, ambil gambar dan sebagainya, surat khabar pun dalam media sosial. Tahun ini sunyi sikitlah. Kerana kita tidak ada perarakan dan sambutan yang macam biasa. Yang ada ialah memang ada sambutan, misalnya pada 31 Ogos, ya. 31 Ogos pagi, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk berangkat memeriksa kawalan keselamatan utama di Dataran Pahlawan pagi, jam 8 pagi. Selepas itu, Baginda akan berangkat ke bangunan di Dataran Pahlawan itu untuk menyampaikan titah diraja. Selalu kita tak ada titah diraja, tetapi tahun ini kerana ulang tahun ke-50 Rukun Negara. 50 tahun dulu yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan Rukun Negara pada tarikh yang sama. Jadi tahun ini ulang tahun ke-50. TV-TV station juga mengadakan rancangan-rancangan khas mereka. Mula daripada pagi, beberapa jam bergantung kepada TV station, dan kita berharap rakyat Malaysia akan menontonnya. Tapi yang lebih penting lagi ialah yang disebutkan tadi tu. Kita nak galakkan setiap rakyat untuk berpartisipasi, mengambil bahagian. Tapi oleh kerana tak boleh secara fizikal, kenalah secara dalam talian. So, kita galakkan macam-macam. Mungkin ada orang nak buat pertandingan, mungkin ada orang nak tweet sesuatu, ada yang dalam Insta, ada yang dalam YouTube, ada yang dalam Facebook. Kongsikan tafsiran kita tentang Hari Merdeka atau patriotisme. Kongsikan aktiviti yang kita lakukan. Kita mungkin pasang bendera kat rumah, videokan dan tularkan yang baik-baik ini, supaya semangat merdeka itu tersebar dan terasa di kalangan rakyat. Dan kita pun dah minta semua kementerian, agensi, badan-badan berkanun setiap pagi mainkan lagu patriotik
di pejabat dan sebagainya. Itu langkah untuk kita menyemarakkan. Bila Datuk sebut tadi berkaitan dengan viral nak tular, kadang-kadang yang baik ni dia tak tular Datuk. Yang tak baik ni. Itulah saya pun diingatkan, dia kata, "Din, you suruh orang tular ni biar betul-betul ya." Tapi saya yakin ya bahawa rakyat Malaysia dia bijak. Ya, bijak memilih dengan kebijaksanaannya. Yang nak ditularkan itu biarlah yang baik-baik, yang positif, yang betul-betul sifatnya patriotik. Datuk, bila kita bercakap berkaitan dengan media arus perdana, memang kita participate dan juga kita mengambil peranan. Pastinya media arus perdana mengambil peranan dalam menyemarakkan kemerdekaan dan hari kebangsaan. Tapi dalam masa yang sama, peranan media sosial cukup besar. Tapi dalam untuk kita melihat kepada tidak berlaku kepincangan, terutamanya melibatkan perpaduan. Bila ada yang posting yang bukan dalam tempoh yang baik, contohnya memecahkan penghayatan kita, perpaduan dan sebagainya. Apa langkah yang mungkin Datuk dan juga kementerian lihat perkara ini dapat diperhalusi dengan lebih baik? Kita cuba sedaya upaya untuk mengelakkan soal undang-undang. Kita tidak mahu pendekatan legalistik. Maknanya semua nak kuat kuasa, semua nak hukum, kecuali terpaksa. Jadi sebab itu kita nak galakkan dan kita saling didik mendidik, saling ingat mengingatkan antara sesama rakyat Malaysia bahawa yang nak disambut ialah Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Dan tentulah sambutan itu ada cara dia. Tidak semesti terlalu formal, itu kerja kerajaan ya bila kita buat acara yang formal. Tetapi pada kita apa cara sekalipun yang boleh dilakukan, kita akan lakukan. Dan nanti kita akan umumkan, bukan sekarang, ada satu yang kita panggil Momen Negaraku. Momen Negaraku, tapi tak boleh cakap sekarang lah. Momen Negaraku ialah waktu kita mengajak seluruh rakyat Malaysia berdiri dan menyanyikan lagu Negaraku. Dan kita akan umumkan bila. Waktu dan masanya. Waktu dan masa. Jadi kita di mana-mana saja. Kita di rumah, kita di dalam kereta janganlah berhenti pula. Pandulah. Kita di shopping mall, kita di mana saja kalau waktu itu yang kita umumkan. Jadi waktu itu kita semua berdiri dan kita nyanyi lagu Negaraku. Datuk, ini cerita kecil. Cerita masa-masa muda-muda Datuk, masa-masa zaman remaja Datuk. Kalau nak cakap pasal kemerdekaan ni dulu, kalau masa saya mungkin darjah 6, darjah 5, bila naik basikal tu, ada bendera dekat basikal tu kan. Itu cerita saya kecil lah. Tapi kalau Datuk dulu, mungkin beberapa puluh tahun yang dulu, apa Datuk buat masa nak raikan kemerdekaan? Okey, ini soalan yang cepu mas ya. Kita kalau masa di sekolah, kita memang ada bendera kecil tu ya. Tapi yang saya teringat, sebab dah ditanya ni saya teringat, masa tu saya kecil duduk di Kampung Sungai Ara di Mentakap Pahang. Jadi masa pagi merdeka itu kami adalah beberapa orang di kalangan kami ni. Masa tu ada yang tak cukup bendera, jadi kami lukis pakai kertas, buat bendera sendiri. Lepas tu kita berarak satu kampung. Bawa kertas tu? Dalam 7-8 orang lah. Kalau tengok gambar, memang tak ada gambar malangnya ya, tapi kalau boleh bayangkan lah, berarak yang tak berlatih. Berapa orang masa tu Datuk? Saya ingat 7-8 orang. 7-8 orang. Guna kertas biasalah, bukan kertas mana. Ada yang ada bendera. Masa tu tak begitu. Memang kecil. Saya ingat masa tu saya sekolah rendah kot. Sekolah rendah. Ini suatu momen yang kadang-kadang memang kita akan ingat kan Datuk. Tapi dalam masa yang sama Datuk, bila kita bercakap Datuk di kementerian, di KKMM, dalam masa yang sama kita nak tahu jugalah, kadang-kadang penghayatan masa awal Datuk sebut tadi, ada yang menyanyi, ada yang bersajak, ada yang berpuisi dan sebagainya. Kalau Datuk mengekspresikan tu dalam bentuk apa Datuk? Masa bila? Masa sekarang ke ataupun sebelum ni? Saya pernah masuk perarakan Hari Merdeka, peringkat kebangsaan 2 kali. Sekali semasa saya Presiden Majlis Belia Malaysia.
Saya dan teman-teman kami masa itu ada motorsports club. Jadi kami ada kereta yang kami beli murah second hand daripada Jepun yang digunakan untuk race dan training. Jadi kami bawa kereta dia macam GT Japan punya car tu berarak di apa namanya di Dataran Merdeka. Cuma yang nak jenakanya ialah kereta tu kereta lumba. Jadi bila dibawa dalam slow mode itu ketar satu badan nak menahan supaya dia jangan mati depan grandstand ya. Jadi tak malu tu. Kalau tidak malu yang amat sangat ya. Dan satu lagi ialah semasa saya dalam Yayasan Salam. Itu kali pertama kita berarak di Boulevard dataran apa ni di Putrajaya. Itu ya tahun itu kali pertama kita buat di situ. Ya itu kenangan manis lah. Dan ini ekspresi kadang-kadang dia suka untuk melihat barakan dan sebagainya. Ada yang suka menyertai seperti Datuk dan sebagainya. Tapi Datuk sekarang tapi saya ini saya teringat seorang teman ya. Allahyarham Datuk Ahmad Talib. Saudara tentu kenal. Yang ramai wartawan mesti kenal. Dia kalau Hari Merdeka, dia selalu buat benda-benda yang agak ini. Dia ingin merakam Hari Merdeka itu dengan cara dia sendiri. Jadi ada satu kali itu, dia duduk di depan apa namanya bangunan Sultan Abdul Samad tu. Bukan sebelum tu. Ada satu pokok besar. Ada satu pokok, jadi dia duduk di balik pokok itu dan dia merakam peristiwa Hari Merdeka itu dari situ. Sebab orang tak kenal dia, kononnya lah, walaupun saya nampak dia dan dia duduk situ. Itu salah, dan dia setiap tahun dia akan buat sesuatu yang bukan diwar-warkan, tapi dia nak merakam apa namanya Hari Merdeka itu dengan cara dia sendiri. Ini yang tadi you tanya bagaimana kita mengekspresi. Ini seorang teman yang ingin melihat bagaimana orang mengekspresikan. Okey Datuk, perjalanannya daripada Datuk buat bendera sendiri dengan melukis, berarak kan dengan kawan-kawan, menyertai parakan sendiri di Dataran Merdeka dan juga di Putrajaya sehingga sekarang Datuk sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia. Statusnya berbeza. Dulu mungkin melihat sebagai seorang rakyat, tapi sekarang melihat sebagai seorang pemimpin. Pastinya Datuk nak membawakan juga semangat yang Datuk ada dulu kepada semua rakyat Malaysia hari ini. Apa yang Datuk boleh katakan kepada yang mungkin lupa sedikit berkaitan dengan patriotisme ini? Yang penting ialah bagaimana kita menafsirkan dalam diri kita. Ya. Bagaimana kita menghayati dan kita ekspres, ya. Saya yakin semua rakyat menghayatinya. Yang kita pohon ialah kita luahkan. Luahkan dengan cara kita sendiri. Saya kata tadi, yang kerajaan benda itu yang formal. Itu mesti dilakukan. Tapi sebagai individu bagaimana? Misalnya, kalau ada perarakan, kita mungkin menjadi peserta. Atau kita mungkin menjadi penonton. Di rumah ataupun di tepi jalan dan sebagainya. Atau dalam dunia serba media sosial ini, kita ada peluang untuk melahirkan sesuatu, kemudian mengongsinya dan memamerkannya. Dan Akta Finas tak akan dikuatkuasakan untuk ini, ya. Kita jamin itu. Ya. Dan kita tularkan. Ya, kita tularkan. Apa saja yang kita punya ekspresi, apa saja penafsiran kita tentang semangat merdeka itu. Datuk, penghayatan ini bukan saja untuk kita yang berada di Malaysia untuk bersama-sama merayakan, menjayakan Hari Kebangsaan dan juga kemerdekaan, tetapi bagaimana untuk kita memperlihatkan Malaysia dalam tempoh bulan kemerdekaan dan juga 31 Ogos ini kepada dunia khususnya? Ya, biasanya perwakilan atau malawakil kita di seluruh dunia, mereka akan ada acara-acara sambutan walaupun cara yang sangat sederhana. Tetapi yang menariknya juga, dan ini juga saya nak galakkan sekali lagi, pada 2-3 tahun yang lepas, hampir setiap tahun, ada kumpulan-kumpulan diaspora Malaysia di luar negara, mereka rekod lagu. Misalnya, ada sekali itu lagu Setia, direkod oleh
di pelbagai tempat. Saya ingat lebih 20-40 negara. Rakyat Malaysia di 40 bandaraya di seluruh dunia, dari Sydney sampai ke Berlin, sampai ke Moskow, sampai ke San Francisco. Jadi mereka semua menyanyikan lagu Setia. Apa yang berlaku ialah semua nyanyi lagu itu sampai habis dan pegang bendera. Ada yang pakai baju kebangsaan dan sebagainya. Kemudian kemudian dihantar kepada seseorang dan seseorang itu edit. Jadi kita ada lagu Setia itu dinyanyikan secara macam berangkai oleh diaspora Malaysia di, kalau saya tak silap, hampir 40 bandaraya. Sangat menarik. Ya. Itu bila ada macam tu, itu yang perkara yang boleh viral dan satu dunia dapat lihat. Datuk, dua perkara sentimen yang menolak masyarakat untuk bersatu padu, bukan menolak, yang melihat kepada kesepaduan itu dapat dicetuskan tanpa ada sentimen politik sekalipun, adalah berkaitan dengan sukan dan juga sambutan Hari Kemerdekaan. Kita hilang langsung berkaitan dengan siapa politik mana dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh ini, bagaimana kebersatuan itu tak kiralah fahaman bagaimana, apa bentuk agama sekalipun, etnik dan sebagainya, untuk kita garapkan supaya hari ini Hari Malaysia, hari ini Hari Kebangsaan dan juga hari ini adalah Hari Kemerdekaan. Saya kira dari segi kesepaduan rakyat, ini dia ada dua level. Ya. Level yang pertama itu ada waktunya ataupun lazimnya melibatkan pimpinan, orang politik, dan berita-berita yang selalu tular. Ya. Level yang kedua itu yang di bawah ini, di peringkat akar umbi, dan berita-beritanya lazimnya tak tular pun. Ya. Yang level bawah itu, pada saya dan pada pengamatan saya, itu cukup baik. Yang dia masalah ni yang kat atas ni. Tak ramai pun sebab majoritinya di bawah. Ya. Yang di atas ini yang ada waktunya dia kacau bilau sikit. Ya. Sama ada politik atau bukan politik. Ya. Atau yang tukang tular. Yang itu pun tak ramai. Yang ramai itu yang melihat, membaca dan dia menilai sendiri. Dan lazimnya mereka tak timbul masalah. Yang saya nak pohon ialah supaya yang di sebelah atas itu, ya, kalau kita politik pun berpada-padalah. Ya. Banyak isu yang boleh didebatkan, tetapi soal kaum, soal agama, yang ini kita kena jaga dengan baik-baik. Datuk, di akhir waktu ini, Datuk mungkin boleh bagi ucapan keseluruhannya berkaitan dengan merdeka, apa yang perlu, apa yang tak perlu, dan kepada keseluruhan rakyat Malaysia dan penonton SW Awan. Ya, saya menyeru supaya rakyat Malaysia, tak kira dari bangsa apa, agama apa, di mana kita berada, termasuk diaspora Malaysia, kita rayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini dengan cara yang barulah. Ya, dengan, pada saya paling banyak ni di media sosial. Kita lakukan apa-apa saja yang positif, yang patriotik, mengikut penghayatan kita dan penafsiran kita sendiri, dan kita tularkan dengan cara yang baik supaya semangat itu berkobar-kobar dan dia seperti bendera yang berkibar juga. Betul. Apa perkara yang perlu saya ingat, bukan saya je lah, kepada semua penonton SW Awan ni, adalah pengumuman yang Datuk akan sebut nanti untuk kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu negaraku, Datuk. Ya, momen negaraku. Momen negaraku. Tapi tak tahu bila itu rahsia, Datuk kata. Terima kasih saya ucapkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Cerita Datuk nanti saya akan kenang dan saya akan ingat sampai bila-bila. Terima kasih Datuk bersama dengan SW Awan ni. Terima kasih kepada anda yang menonton. Apapun, bila kita menghayati dan juga kita memahami kemerdekaan, kita tahu bagaimana untuk mencorak masa depan kita dengan lebih baik. Apa sahaja prinsip dan juga peranan kita, apa yang perlu kita tahu adalah bagaimana untuk memastikan Malaysia terus kekal, maju dan kukuh di masa hadapan. Saya Ehsan Yahya, salam kemerdekaan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.